Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, lama tak jumpa dalam YouTube channel kita ni. Jadi hari ni aku nak kecek sikit lah pasal bisnes kita orang lah ni tenak sangat. Memang tenak sangat. Sebab tuan-tuan bayarlah, bermula daripada bulan 5 kalau tak silap saya, daripada seminggu sebelum raya, bisnes pakaian ni, terutama kita bandar ni, telah dihalang untuk berniaga. Daripada bulan 5 sampai lah ni baru masuk bulan 8. Okey, kalau kira calculationnya bulan 5, 6, 7, dah 3 bulan. Masuk bulan 8 ni yang tak tahu lagi ni dah masuk 4 bulan. Jadi tuan-tuan boleh bayarlah sangat teruk bisnes kami lah ni dan bisnes rakan-rakan kami yang lain lah. Yang diklasifikasikan sebagai bukan essential business. Jadi aku nak kecek ni bukan kata nak condemn siapa-siapa lah. Jauh sekali nak condemn kerajaan. Walau bagaimanapun, kami ni sebagai rakyat marhain bawahan ni berharap supaya kerajaan fikirkan balik nasib kami. Okey, kalau nak dikira daripada segi kos, pertamanya kami kena tanggung kos kerugian dari sudut sewa. Bisnes kami alhamdulillah, owner masih lagi bertimbang rasa kepada kami. Daripada sewa dibayar penuh dalam musim ni, kami mohon kepada mereka dan mereka benarkan untuk potongan harga sewa sebanyak 50%. Itu pun atas jasa kerajaan mengurangkan cukai mereka kalau mereka ambil inisiatif ni pertama. Walau bagaimanapun, separuh lagi kami tetap kena bayar dalam keadaan tak ada income yang masuk. Kat situ pun dah boleh dibayangkan. Keduanya dari sudut kos gaji. Walaupun bisnes ditutup, tidak boleh berniaga, tetapi gaji pekerja tetap kena bayar. Seberapa pun tetap kena bayar sebab mereka pun perlukan kepada duit untuk hidup. Kalau kami tumbang, mereka pun apatah lagi. Nak cari kerja lain bukan senang orang nak ambil bekerja. Okey. Ketiganya dari segi barang-barang. Barang-barang dah buruk reput habis dah. Sebab terlalu lama dah tak boleh nak niaga, barang tak boleh nak rolling, kami tak boleh nak ambil barang baru sebab tak ada duit. Jadi barang-barang yang ada ni dah out of date dah dipanggil. Apa lagi kalau kita nak cakap dari segi kos. Saya rasa yang tu lah yang antara isu utama dia. Lepas tu pula tambah, lah ni isu politik dalam negara ni masih lagi terumbang ambing. Sejak daripada PRU 14 yang dulu sehingga sekarang, masih lagi politik ni terumbang ambing. Hak tu nak merintah, hak ni nak merintah, hak tu nak cabar, hak ni nak cabar, hak tu nak undi, hak ni nak undi. Pening. Disebabkan perkara tu, bisnes kami ni, kami rakyat marhain ni jadi tertekan, tahu tak? Nasib baik sampai tak tahap kami ni tidak sampai tahap bunuh diri. Tetapi di luar sana dah ramai mana yang bunuh diri akibat daripada tekanan ekonomi ni. Bukan kecil-kecil punya hal. Jadi apa beza bisnes essential dengan bisnes tak essential ni sebenarnya? Kalau dikatakan bisnes essential ni boleh dibuka sebab dia ada kepentingan umum, tak? Apa beza kalau dia orang buka, benda tu COVID ni tak berjangkit kepada pelanggan-pelanggan mereka? Tak? Mari sini tiba-tiba kena tutup sebab bukan essential. Tapi kalau mari sini, kalau ada COVID, kena juga kalau nak kena. Kan? Memanglah baju ni bukan kepentingan untuk buat masa sekarang, tapi kepentingan dari sudut tanggungan kos kami ni. Teruk. Sahabat, teruk. Jadi, tolong fikirlah. Kalau mereka boleh buka, bagi ruang kepada kami buka. Cadangan saya satu je. Kita kena hidup dalam keadaan COVID. Kita kena hidup dalam bersama dengan COVID ni. Bukan maksudnya kita kena bela COVID. Bukan. Kalau kita rasa kita tak nak dijangkiti COVID, kita kena jaga jarak tu pertamanya. Sebab jangkitan COVID ni melalui jarak tu. Percakapan dan ILU dan sebagainya. Tak? Buka je bisnes. Semua bisnes dibuka. Tetapi kalau orang tu rasa dia tak nak dijangkiti COVID, dia jagalah jarak, dia jagalah SOP supaya tak dijangkiti COVID. Tak? Supaya kalau dia dijangkiti, akibatnya dia pun tahu. Dia akan mati, dia akan dibawa jangkit kepada bini dan anak-anak dia, mak ayah dia. Tak? Masing-masing boleh fikir benda tu. Okey, kalau orang yang melanggar SOP, samanlah. Tak salah nak saman tu sebab melanggar undang-undang tu. Tapi janganlah halang kami daripada berniaga. Tak? Sebab kalau kamu halang kami daripada berniaga, dua benda yang kami kena tanggung. Pertamanya, kami kena tanggung dari sudut kerugian yang kami kena yang dialami. Keduanya,
Keduanya apa? Keduanya itulah costing kami yang kena tanggung dalam bisnes ni. Tak, sedangkan orang lain boleh berniaga malik-malik ada. Jadi kami mohon kepada pihak yang bertanggungjawab, pihak yang berwajib, tolonglah fikirkan balik sektor ekonomi yang kamu halang kami berniaga ni untuk buka balik dengan sesegera yang mungkin. Nak guna fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4, fasa ke 10 ke 100 pun terpulang lah. Tak ada bezanya. Bisnes orang lain buka, bisnes kami tutup, sedangkan sama-sama nak kena cari makan. Dia umpama benda ni adalah sistem. Sistem ni dia tak boleh, bila sistem dia berangkai kan, A kepada B, B kepada C. Kalau A tak jumpa dengan B, dia tak akan jumpa D, seterusnya sampai ke Z. Itulah sistem. Jadi kalau dalam itu contoh. Tapi dalam situasi sekarang ni, kalau kamu tutup bisnes ni, maknanya kamu stop sistem tu. Aliran dalam sistem ekonomi tu akan tergendala. Bila tergendala akan memberi kesan kepada pihak yang terkesan. Faham tak maksud aku? Maksudnya sistem tu tak boleh nak stop separuh, buka separuh, tak boleh. Itu bukan sistem yang betul. Sebab sistem ni adalah berkait antara satu sama lain. Lainlah kalau kamu tu, okey, kamu senang. Kamu hujung bulan cucuk dinding keluar duit. Kami kalau tak jalankan bisnes, kami tak ada duit. Nak cucuk dinding pun buat sakit tangan, sakit kaki je nak cucuk. Betul tak? Jadi fikirkanlah. Cuba kalau kamu bayangkan kamu di tempat kami, yang mana kamu tidak ada gaji yang tetap secara bulanan. Kamu contohlah, kamu seorang menteri. Kamu pun duduk rumah macam kami sebab bahayanya COVID tadi dah. Dan kamu duduk rumah dan kamu tidak ada duit. Mungkin saya rasa kamu pun akan mengalami tekanan macam kami alami. Sebab kamu tak ada duit. Kalau kamu kata kerja kamu tu penting, maknanya tak boleh duduk rumah sebab kena keluar bekerja, sebab nak jaga, nak kerja dan nak menjaga rakyat dan sebagainya. Habis tu kami bekerja ni bukan suka-suka, kami bekerja ni nak cari kewangan juga. Sama je. Tak ada bezanya. Jadi sistem tu yang saya kurang setuju, yang mana kamu halang satu bidang ataupun satu sektor. Tapi sektor lain kamu benarkan. Macam kilang. Kalau kamu kata penting, betul. Dari satu sudut penting kilang ni, kalau tutup, mungkin dia orang akan protes tutup kilang dan buka di tempat lain. Rugi dari sudut pekerja dan sebagainya. Pekerja tak boleh nak bekerja dan tak boleh nak supply kepada masyarakat. Betul lah. Tapi kalau itu kamu boleh bertimbang rasa dengan mereka, kenapa kami tidak boleh? Tak fikir ke kami ni kena tanggung? Okey, betul kerajaan ada bagi bantuan-bantuan dan sebagainya, tapi tak semudah yang dicakapkan ataupun yang diumumkan, kerana nak mohon dia tu, kami daripada yang satu pun kami tak dapat. Bantuan perniagaan yang 3,000 yang pertama kami tak dapat, walaupun kami mohon. Atas alasan apa kami tak tahu. Sedangkan kami dah ikut flow dan sebagainya. Itu nak membuktikan bahawa apa yang kamu cakap tak semudah bila sampai tahap pelaksanaan dia. Permohonan gaji dengan SOCSO pun kami tak dapat. Pun bukan atas sebab kesilapan kami. Nak mohon telefon bukan senang dia orang nak angkat. Lalah kali fed up macam tu. Kalau orang kata ada bantuan-bantuan, kalau ada sekalipun nak tanggung dengan tempoh yang ada kami tak boleh niaga ni, tak padan. Memang tak padan. Sebab sumber kami adalah perniagaan. Sumber kami adalah pembelian daripada customer. Jadi mohonlah pertimbangkan balik. Sistem tu kena betulkan balik. Cadangan saya, kita kena hidup dalam COVID ni. Kalau kita takut kepada COVID, kita jaga jarak, pakai mask betul-betul, basuh tangan betul-betul, hand sanitizer betul-betul, jangan pergi tempat yang crowded sangat. Vaksin tu alhamdulillah kalau ikuti dalam parlimen antara yang terbaik di dunia. Tapi saya tak tahulah yang terbaik macam mana, sebab negara luar kalau ikut dari segi datanya, mereka dari segi peratusnya mereka lebih banyak suntik vaksin kepada rakyat mereka berbanding kita. Tapi orang duk puji-puji bahawa Malaysia ni antara yang terbaik antara negara maju. Tak apalah, tapi datanya kita dari segi peratusnya kita masih kurang. Dengan jumlah
cucuk vaksin kepada rakyat dengan jumlah yang ada, rakyat yang ada, kita masih lagi kurang. Baru 10, 20, 30%. Nak capai imuniti berkelompok 80% tu masih lagi perlu cucuk sehingga 60% daripada 30 juta something rakyat Malaysia ni. Teruskan, cepatkan lagi. Permudahkan lagi cara tu. Jangan pilih bulu yang tua, yang muda. Sebab kalau ikut data kematian COVID ni, yang muda pun ramai mati. Bukan yang tua je. Di kampung saya, dalam seminggu 4-5 orang mati. Umur 29, umur 20 yang mengandung. Tak nafikan kepentingan kepada orang tua, tapi cuba fikirkanlah. Biar semua tu boleh dipercepatkan. Macam tu. Kita tak nak bercerita tentang kerajaan salah ke, rakyat salah, siapa salah, bukan masanya. Sekarang ni kami mohon jasa baik daripada pihak yang berwajib supaya fikirkan balik nasib kami sebagai peniaga. Kos-kos yang kami perlu tanggung sangat-sangat besar. Kalau boleh cakap, boleh ke cakap daripada 2 kedai kami dah tutup 1 kedai, kurangkan kos daripada 2 kedai, tutup 1 kedai, mergekan daripada kedai yang tutup, mergekan di satu tempat sahaja. Sebab apa? Sebab kami tak mampu lagi nak tanggung kos yang, yelah, sewa kena bayar, perniagaan tu nak buka. Cuba fikir, apa faedahnya kita duk bayar sewa tanpa boleh berniaga, sedangkan kita mengharapkan keuntungan daripada perniagaan untuk bayar sewa dan sebagainya. Bukan besar pun bisnes kami, bukan juta-juta, bukan puluh ribu, bukan ratus ribu pun. Cukup makan untuk kita-kita je. Ramai bisnes kawan pun dah tutup pun banyak. Bandar member kita pun dah tutup, kedai makan member pun dah tutup. Sebab apa? Sebab tak boleh nak tanggung kos ni lah. Cuba fikirkanlah. Assalamualaikum.